Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Zarman dan nombor matrik saya ialah 23DLS 20F2003. Saya dari kelas DLS 1A. Hai, nama saya Aina Sofia binti Amal Zuri. Nombor matrik saya 23DLS 20F2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilfan Naufal bin Zahidin daripada kelas DLS 1A dan nombor matrik 23 DLS 20F2029. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelas DLS 1A ingin bercerita tentang sejarah pembentukan kaum majmuk di Malaysia. Apa itu masyarakat? Masyarakat ialah beberapa kelompok, bangsa atau kaum yang menetap di dalam satu kawasan politik dan mengamalkan cara hidup adat dan kepercayaan yang berbeza. Dan apa itu majmuk? Majmuk pula terbentuk daripada beberapa bahagian yang merupakan kesatuan atau terdiri daripada beberapa etnik. Jadi, masyarakat majmuk ialah satu kumpulan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa dan telah membentuk kesatuan dari segi politik, sosial dan ekonomi. Malaysia pada hari ini terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai latar belakang dan identiti yang berbeza. Masyarakat majmuk biasanya dikaitkan dengan Malaysia. Ini kerana negara Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan budaya yang tersendiri. Kini, negara Malaysia telah didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Corak masyarakat Malaysia berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan perubahan struktur politiknya. Dengan adanya kepelbagaian kaum, maka wujudlah kepelbagaian adat resam, budaya, bahasa, agama dan sebagainya. Teori masyarakat majmuk mengikut tokoh pula. Menurut J.S. Furnival May, mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma, iaitu masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka juga hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Menurut M.G. Smith pula, masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Beliau juga beranggapan bahawa masyarakat wujud atas dasar konflik dan paksaan, bukannya atas dasar nilai bersama. Seterusnya adalah faktor perkembangan masyarakat majmuk. Terdapat beberapa faktor pembentukan masyarakat yang majmuk. Antaranya ialah dasar British, kawasan penempatan yang berbeza, agama dan ekonomi. Faktor pertama iaitu dasar British. British telah menggalakkan kemasukan buruh dari India dan China untuk kepentingan perkembangan sektor perlandangan dan perlombongan. Kehadiran mereka ini telah mewujudkan masyarakat yang majmuk di tanah Melayu. Seterusnya adalah kawasan penempatan yang berbeza. Seperti orang Cina, mereka akan tinggal berdekatan dengan kawasan perlombongan Bukit Timah dan telah berkembang menjadi sebuah bandar. Manakala orang India, mereka tinggal di kawasan ladang getah yang lebih terpencil daripada orang Melayu dan Cina. Orang Melayu pula, mereka kekal tinggal di kampung-kampung di luar bandar dan bandar-bandar mengikut tradisi perkampungan masing-masing. Faktor seterusnya adalah agama. Setiap kaum mengamalkan agama yang berbeza dan rumah ibadat yang berbeza. Antara agama yang diamalkan ialah agama Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya. Mereka juga membina rumah ibadat mengikut kepercayaan masing-masing.
di kawasan penempatan masing-masing. Seperti bagi orang Islam, mereka akan membina sebuah masjid, manakala bagi orang Kristian pula, mereka akan membina gereja. Akhir sekali adalah ekonomi. Perkembangan perusahaan getah dan biji timah di Tanah Melayu telah menimbulkan keperluan terhadap tenaga buruh yang ramai. Permintaan yang tinggi terhadap getah dan biji timah bagi menghasilkan pelbagai jenis barangan serta perkembangan revolusi industri di Eropah telah menyebabkan pihak Inggeris ingin memajukan sektor getah dan pelumbangan biji timah di Tanah Melayu. Untuk mendapatkan hasil yang banyak dan lumayan, pembesar Melayu telah mendorong kemasukan buruh Cina dan bersetuju untuk mengutip komisen dan cukai. Hal ini telah menarik perhatian orang Cina untuk berhijrah ke Tanah Melayu. Kesan pembentukan masyarakat majmuk. Kewujudan kepelbagaian etnik yang harmoni di negara ini telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan dikagumi oleh negara-negara luar. Ini telah menimbulkan persoalan, apakah kesan-kesan yang dihadapi oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia? Antara cabaran yang dihadapi untuk mengimbangi rakyat Malaysia yang berbagai etnik ini adalah dari segi ekonomi, politik dan sosial. Dari segi ekonomi, dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas yang berlaku menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Oleh hal ini, pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelumbung biji timah telah banyak berlaku mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan hal ini, maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing sehingga terbentuk Malaysia pada hari ini. Kesan perkembangan masyarakat majmuk dari segi politik pula ialah pada asalnya telah wujud pelbagai parti politik dari kaum tersendiri bagi memperjuangkan nasib ataupun masa depan kaum masing-masing. Bagi etnik Melayu, mereka akan menyokong Parti UMNO ataupun PAS. Manakala bagi etnik Cina pula, mereka akan menyokong MCA. Dan etnik India, mereka menyokong Parti MIC. Walaupun begitu, parti-parti ini telah bergabung menjadi satu parti, kecuali Parti PAS yang telah menjadi Parti Perikatan yang bernaung di bawah kata Farsah Barisan Nasional. Walaupun terdapat pelbagai perancangan bagi memecah belahkan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik ini, tetapi dengan semangat patriotisme dan kematangan etnik-etnik ini, semua rancangan ini telah menemui jalan yang buntu. Ini adalah bukti penyatuan ketiga-tiga parti utama ini, iaitu UMNO, MCA dan MIC ini telah memberikan kesan yang sangat positif. Segi sosial pula, penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada dasar pendidikan pemerintahan Inggeris. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jarum perpaduan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sebagai kesan daripada kedudukan ini, wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia. Sebagai contohnya, setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikat sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Bagi orang-orang Melayu, ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengajarkan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Walaupun wujud
kepada anak-anak para bangsa Melayu semuanya. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia, kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat bersam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan dan menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Kehadiran masyarakat luar ke tanah Melayu telah mencorakkan perspektif masyarakat Melayu, membentukkan budaya baru, mempertekadkan daya saing dalam ekonomi baru, melahirkan dimensi baru, struktur politik rakyat dan sebagainya. Pada hari ini, masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di tanah Melayu adalah Melayu. Kita sebagai rakyat yang berbilang kaum perlulah bersatu padu dan mengambil iktibar di atas apa yang masyarakat telah tempuhi di masa yang lepas, dan sama-sama kita menjaga apa sahaja yang kita kecapi masa kini.